Astaghfirullahalazim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 72 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab, iaitu amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang dapat melaksanakan, menyempurnakan amanah tersebut pada ketika manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikul amanah tersebut. Sesungguhnya tabiat manusia itu suka melakukan kezaliman dan suka kepada perkara-perkara yang keburukan ataupun kejahilan yang tidak elok. Petikan ayat surah Al-Ahzab 72. Petikan Al-Ahzab ayat 72
inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang berbahagia dan dihormati, yang dikasihi pengurusi dan kuasa pengurusan surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan dan seluruh saf jawatan kuasa pengurusan surau, Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, dan yang dikasihi dan dihormati pastinya di kalangan rekan taulan, sahabat-handai, seluruh kehadiran pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, khasnya di kalangan para jamaah tetap surau An-Nur Fasa 3A, termasuklah kita raikan bersama pastinya di sana bersama kita rakan-rakan taulan kita secara alam maya, secara maya melalui FB online yang jauh di utara, selatan tanah air, timur barat, Sabah Sarawak, semuanya. Saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dalam keadaan diberikan nikmat kebahagiaan. Kebahagiaan yang bukan sekadar fizikalnya bahagia, tapi dalaman kita bahagia. Hati makin bercahaya dengan ilmu, akhlak semakin murni dengan amal-amal yang baik, mahmudah sifatnya, dengan jiwa yang lapang, dengan masuknya ilmu dalam dada, dan ibadat kita yang sempurna, disempurnakan Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dan sebagainya, dan fokus ibadat kita pula terbaik kerana kita buat ibadat kerana Allah Azza wa Jalla. Tunduk sujud kita, qiyam tahajud kita, zikir tilawah Quran kita, tasbih tahmid kita, infak derma sedekah kita, apa yang kita buat semuanya ibtigha'an mardatillah, untuk kita meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan neraca kita pastinya hanya satu, iaitu ikhlas dalam kita beribadat. Kerana neraca ikhlas ini neraca yang amat-amat penting dan paling istimewa, paling utama sekali. Kerana amalan tanpa ikhlas, amalan yang kosong, amalan yang tak ada makna, bahkan boleh jadi amalan kita amalan yang bagaikan debu-debu yang berterbangan. Besar kecil amal kita ada ikhlas, habis. Tamat riwayatnya, bagaikan debu berterbang. Tapi kalau ikhlas tu ada, kecil mana pun amal kita, banyak mana kita buat, insyaAllah Allah akan lipat gandakan semua itu sebagai saham akhirat kita yang akan menyelamat kita nanti. Amin Rabbal Alamin. Inilah suatu perjalanan yang kita sedang lalui. Kerana dalam hidup ini kita nak kena sentiasa dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat daripada Al-Baqarah ayat 207, dan semalam setelah ulas di satu surau semalam pun, di mana Allah berfirman, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufun bil ibad. Al-Baqarah ayat 207. Allah rakamkan bagaimana ciri orang yang beriman, yang mukmin, yang mukminah ini sifatnya ialah yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dia akan menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hasilnya ialah redha Allah tercapai. Ibtigha' mardatillah, untuk mencemarai redha Allah Subhanahu wa taala. Apa langkahnya? Yashri nafsahu, dia akan menjual dirinya kepada Allah dengan nilai yang tinggi. Jadi bila sebut tentang jual diri pada Allah ini bukan jual diri dalam konteks yang di masyarakat. Itu namanya melacurkan diri, ya, kerana faktor-faktor tertentu, nafsu, wang ringgit, macam-macam. Tak betul. Tapi kita dalam makna agama ialah jual diri pada Allah ini yashri nafsahu ibtigha' mardatillah, dengan maksud kita makin tunduk kepada Allah. Itu maksud yashri nafsahu ibtigha', kita jual diri dengan makna kita semakin tunduk dalam kita beramal,
al-khudu' makin tunduk, wa tadallul makin patuh, taat kita makin kukuh dalam kita meraih redha Allah dengan pahala dan seumpamanya. Maksud kata mudahnya, orang jual diri kepada Allah dengan orang itu sentiasa dalam keadaan merapati Allah Azza wa Jalla. Masa, tenaga, waktu hidupnya dalam keadaan sentiasa patuh pada Allah Azza wa Jalla. Amalan dilaksanakan, keburukan dijauhkan, pahala diraih, benda-benda haram dia tinggalkan, benda halal dia lakukan. Tenaga, masa, waktu itu semua merupakan ciri-ciri orang yang menjual diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ada keterkaitan dengan cerita seorang sahabat yang hebat, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Sahabi al-Jalil, dia seorang sahabat daripada bukan orang Arab Mekah pun dia, dan tidak pun berbahasa Arab, bahkan Rom, dia bukan Arab, daripada Rom datang ke Mekah. Tetapi hasilnya ialah beliau telah memeluk Islam, beriman dengan Nabi SAW dan menerima Islam sebagai pakaian hidupnya seharian. Dalam dia menerima Islam itu, Allah uji dia dengan kejahatan orang kafir Mekah lah. Dia memburunya, nak bunuh dan seumpama, nak merampas harta bendanya. Tapi yang penting ialah Suhaib telah berjuang gigih untuk pertahankan akidahnya, demi kerana cintakan agama, cintakan Nabi, cintakan Islam, cintakan iman. Sanggup dia tinggalkan Mekah seorang diri sebatang kara kerana nak hijrah ke Madinah, kerana Nabi, kerana Islam, kerana agama, kerana iman kepada Allah Azza wa Jalla. Hijrah seorang-seorang diri. Itu apa cerita, tuan-tuan? Maknanya jual diri kepada Allah, sanggup tinggal harta kerana Allah, sanggup hijrah meninggal Mekah kerana Allah Azza wa Jalla, kerana Islam, kerana iman. Artinya tenaganya ditumpah ke jalan agama, harta benda ditumpah ke jalan agama, jiwa raganya ditumpah yang agama, jihadnya besar. Jadi tak ada jual diri namanya, jual diri itu kerana nak cari redha Allah, sanggup melakukan semua itu kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi cerita ayat 207 Al-Baqarah itu kaitan dengan seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ia langkah ceritanya dengan mengatakan, inilah orang yang jual dirinya kepada Allah dengan maksud tunduknya makin tunduk, patuh makin patuh, ketaatan makin kuat. Jadi kalau kita, saya termasuk cakap ini, mampu untuk melaksanakan ialah tuntutan agama daripada konteks ibadatnya, dalam konteks ilmu dan amalnya, dalam konteks jihad perjuangan hidup seharian, hal agama kita dahulukan. Boleh bangun awal pagi beribadat, boleh ke surau masjid untuk bersolat, dengar ilmu, cari ilmu, buat ibadat, infak, sedekah derma, berzikir sepanjang waktu dalam keadaan ingat pada Allah, tak lupa, tak lalai, buat kebaikan sepanjang masa, cari ruang-ruang pahala. Itu semua ciri-ciri orang yang jual diri kepada Allah kerana apa? Libtigha'i mardhat, untuk mencapai redha Allah Azza wa Jalla. Dan hasilnya kata Allah, wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah akan menyantuni hamba-hambanya. Al-ibad itu hamba-hamba, bukan seorang lah. Cuma Suhaib bin Sinan mewakili seorang insan yang hebat, yang pastinya akan diikuti insan-insan lain. Kehebatan Sunan tidak setakat beliau hebat, akan diikuti oleh sahabat yang lain. Kita termasuk mewarisi kehebatan Sinan, Suhaib bin Sinan dalam konteks ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang macam ni kata Allah, Allah akan santuni mereka. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah maha menyantuni, menerima orang-orang yang demikian rupa. Jadi tuan-tuan, itulah sebuah perjalanan yang saya kira sentiasa kita ulang sebut saban minggu. Bila tiba turn saya, mungkinlah benda yang sama seulang sebut, tapi mudah-mudahan kalaupun ada pengulangan, itu adalah kelemahan saya lah kot. Tetapi saya fikir pengulangan dalam hal-hal semacam ini, motivasi kita nak perkemaskan iman kita, nak perelokkan lagi amal kita, saya tidak pernah mengecewakan kita, tidak pernah merugikan kita. Kerana mengulangi benda-benda yang bersifat kebaikan tidak pernah akan mengecewakan kita dan memberi kita input yang tidak elok. Bahkan kita akan menjadi semakin kental, kuat dan kokoh keimanan kita, dan semakin mulia akhlak beragama kita. Jadi perimbangan ni saya rasa perlu penting kita jadikan sebagai jalan kita, kerana hari ini
Kehidupan kita boleh goyang, boleh menyeleweng, boleh terbantut dengan sebab-sebab dalaman kita juga. Boleh terbantut kehidupan kita sebab dalaman kita yang lemah. Boleh menyeleweng kehidupan kita sebab dalaman kita yang kurang. Maksud kurang itu ilmu dan iman kurang, menyeleweng. Sebab tu orang mukmin ini dia kena ingat bahawa perjalanan hidupnya itu mesti dalam wahana ilmu, wahana agama, wahana iman. Itu wahana dia. Kalau dia keluar dari wahana ilmu dan iman ini, kita akan menemui jalan-jalan buntu, mengeruhkan hati, mengeruhkan jiwa, mengeruhkan akhlak, dan akhirnya kita tak akan jumpa jalan keselamatan yang kita raih ialah jalan keburukan. Itu sebab Nabi bersabda dalam Imam Tirmizi, hadis yang sahih, hadis yang seulang acap kali, dan hadis ini sepatut menjadi pegangan kita, pegangan agama kita seharian, sebagai asas kita nak membina sebuah wahana hidup yang baik, sejahtera, selamat, Allah radai. Nabi kata apa? Sabda Nabi sallallahu al-kayyisu man dana nafsah. Al-kayyisu man dana nafsah. Orang beriman, kata Nabi, orang yang sentiasa berimbang, sentiasa ada imbangan dalam kehidupannya, dan dia imbang hati jiwanya, dia imbangkan kehidupannya dalam keadaan dia ada perimbangan. Apa yang imbangkan dia? Agama lah. Baik, buruk, dosa, pahala, benar dan salah, syurga, neraka. Ini orang beriman. Al-Kayyis, mana orang cerdik, orang bijak, orang berilmu, orang yang berakal waras, orang yang ada kekuatan mental dan hidup yang berkat, hidup yang penuh ketenangan. Al-Kayyis, Al-Aqil. Nah, kalau ikut kepada bahasa Arab, disebutkan para ulama Al-Aqilu, iaitu orang berakal. Al-Kayyisu dengan mana orang yang berakal. Mana orang berakal ni? Orang yang waras, bukan was-was. Orang yang, kalau orang jauh, waras tu sehat. Okeylah, sehat fikiran, sehat hidupnya. Jadi Al-Kayyis orang berakal, cerdik. Siapa orangnya? Man dan nafsa, orang yang sentiasa menimbang-nimbang amalnya. Dia tahu hitam, putih, kuning, merah, buruk, baik, dosa, pahala. Inilah kita. Jadi hal ini Nabi sebut kepada kita. Perjalanan kita macam tu. Itu orang cerdik. Menimbang-nimbang hidupnya. Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk persiapan nun di hari akhirat nanti. Nun di alam sana. Dicari amal soleh, buat amal soleh, cari kebaikan pahala. Kenapa? Nak bawa untuk alam sana. Demi keselamatan dan kejayaan. Syurga, bukan neraka. Rada, bukan murka Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan orang beriman, kata Nabi SAW, yang akal ini, berakal ni, orang macam mana? Yang ada persiapan itu. Itu Allah Azza wa Jalla. Adapun orang lemah, al-ajizu, lemah pemikiran, lemah hati, lemah jiwa, lemah iman agama, lemahlah. Al-ajizu, orang lemah. Otak pun lemah, akal lemah, iman pun tak berapa nak cukup di dada, amal pun tak ada, lemah. Orang lemah, kata Nabi, orang yang atba'an nafs, orang yang berkena sentiasa ikut nafsunya. Itu masalah juga. Ikut nafsunya, dan dia sekadar watamanna, bercita-cita, aku kalau jadi baik, bagus juga. Aku kalau orang jadi orang lemah juga, tapi dia tak cari. Aku kalau dapat pahala, bagus juga, tapi tak buat pahala, tak cari pahala. Dia hanya bercita, watamanna, dia bercita dan ikut nafsunya. Dia ikut nafsunya, hawaha, kemahuan nafsu. Orang ni lemah, kata Nabi SAW. Hadis Imam Tirmizi. Jadi tuan-tuan, betulah dalam konteks kita nak melayari sebuah kehidupan yang membahagiakan, bukan mencelakakan, kehidupan yang sejahtera, bukan menyusahkan, kehidupan yang menyelamatkan, bukan membinasakan ini, maka satu di antara perkara poin utama saya pada pagi ini dalam kerangka bicara tentang hidup beragama dalam konteks tasawuf ialah kita mesti istiqamah dalam melakukan amalan ketaatan. Kita mesti istiqamah dalam melakukan amalan ketaatan. Amalan ketaatan dengan makna amal ibadat yang mempunyai kaitan langsung dengan Allah Azza wa Jalla dari sudut pahala dan redha rahmat. Itulah amalan salah kita, ketaatan. Taat dengan maksud kita tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan arahannya. Dan masa yang sama meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Itulah maksud ketaatan. At-ta'atul kamilatu
lillahi rabbil alamin, taat yang sempurna, yang komplit kepada Allah Tuhan alam semesta. Baik. Maka satu di antara wasiat penting dalam kita nak membina kekuatan amal yang penuh tadi ialah kita mesti istiqamah. Bahasa yang satu kalimah yang tidak didengari oleh semua kita manusia yang ada ini. Pasti istiqamah kalimah yang sentiasa diulang-ulang dan didengari oleh semua kita saban waktu dan masa. Dan mengulangi istiqamah tuan-tuan pun satu harga besar kepada kita, untuk jadikan benteng utama dan peringatan penting pada kita. Benteng supaya kita tidak menyeleweng, dan menjadi peringatan supaya kita terus jaga agama iman kita dengan amal soleh melalui istiqamah ini. Istiqamah tuan-tuan perkataan yang begitu besar, iaitu kita berada atas landasan agama dan benar dalam kita beribadat. Itulah istiqamah. Landasan agama dan benar dan beribadat, mana berterusan, berpanjangan, tidak terhenti, tersangkut. Tidak, itu makna istiqamah. Baik. Satu hadis yang masyhur lah, saya kira tak apalah kita muqaddimah hadis ini pun ada baiknya, di mana sahabat Nabi bernama Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Dia minta Nabi beritakan satu perkataan, suatu nasihat, bimbingan yang begitu cantik dan ringkas. Dia tak tanya orang lain dah. Dia takkan tanya dah orang lain. Tak tanya dah orang lain. Cukup Nabi seorang. Nabi jawablah. Nabi kata apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Dua benda. Nabi kata, pertama beriman, kedua istiqamah. Ringkas padat Nabi sebut. Pertama beriman, kedua istiqamah. Di atas keimanan itu kena istiqamah. Iman ada, istiqamah dilakukan. Iman muncul, istiqamah dilaksanakan. Iman datang, istiqamah perlu diperkemaskan dalam kata keimanan. Itu jawapan Nabi. Baik, tuan-tuan. Saya tidak nak bawa pencerahan lanjut tentang hadis itu, kerana hadis itulah masyhur dan sudah kita dengar banyak kali. Saya nak fokuskan hari ini kepada tuan-tuan ialah apa pengertian istiqamah dalam konteks pandangan para alim ulama kita salafun salih. Dirakamkan dalam tulisan kitab, saya baca kepada tuan-tuan pada pagi ini. Istiqamah didefinisikan dengan berbagai makna, tetapi fokusnya satu. Bunyi bagai makna satu hal, tapi fokusnya satu, itu balik kepada Allah dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam konteks ibadat. Itu makna istiqamah. Baik. Antara makna yang telah diberikan, dimunculkan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khalifah Islam yang pertama, sahabat Nabi yang cukup Nabi sayangi, merupakan sahabat yang cukup besar jasanya kepada dakwah ini, kepada agama ini, kepada perjuangan hidup Nabi SAW, perjuangan dakwah Nabi SAW khasnya. Abu Bakar Siddiq kata apa? Dia kata istiqamah itu ialah dengan makna tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat kata Abu Bakar pernah berkata, istiqamah ialah tetap teguh dalam mempercayai Allah sebagai Tuhan yang Maha Berkuasa. Tengok, Abu Bakar definisikan istiqamah dengan mana tidak syirik pada Allah, tidak duakan Allah, fokus hanya pada Allah Azza wa Jalla, baik amal kecil besar, sunat wajib, hanya Allah yang disembah bulat tanpa cuai. Itu istiqamah. Dan Abu Bakar juga pernah berkata, istiqamah ialah tetap teguh dalam mempercayai Allah itu Tuhan yang Maha Berkuasa. Teguh, Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Esa, Allah Maha Agung, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Mulia. Tetap teguh dalam mempercayai, begitulah sifat Allah Azza wa Jalla. Itu namanya istiqamah dalam konteks akidah. Jadi kalau kita tengok dalam konteks Abu Bakar ini, lebih kepada persoalan istiqamah dalam isu akidah, tak berganjak, tidak menjadi suatu akidah yang rosak, tidak. Bahkan kokoh dan padu dalam keyakinan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dan tidak syirik Allah Azza wa Jalla. Itu satu pandangan menarik. Dan kita kena ambil sebagai peringatan bersama. Sebab kita nak amalkan benda yang sama. Istiqamah dan beribadat, mana kita patuh kepada Allah dengan kepatuhan mutlak. Allah perintah suruh, buat. Allah kata larang, Allah larang, jangan buat. Itulah tanda kita percaya pada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita, Allah perintah kita buat,
yang dilarang kita buat, itu tanda kita tidak istiqamah pada Allah, tidak istiqamah beragama, dan tidak ada istiqamah pada Allah Azza wa Jalla. Kita ada kecelaruan, akidah bercelaru, akhlak bercelaru. Itu masalah, tuan-tuan. Baik. Adapun Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan khalifah yang ketiga, mendefinisikan istiqamah sebagai ikhlas dalam beramal. Menarik juga. Uthman bin Affan mendefinisikan istiqamah dengan maksud ikhlas dalam beramal. Mana ibadat yang tulus mulus kepada Allah, kerana Allah Azza wa Ta'ala, ada yang lain. Sedekah kerana Allah, Quran kerana Allah, fikir kerana Allah, pergi masjid kerana Allah, tolong orang kerana Allah, semuanya dalam kerangka lillahi wahdah, Allah yang Maha Esa. Tak ada yang lain. Fokus kepada Allah dalam bentuk keikhlasan. Beliau meletakkan istiqamah dengan ikhlas dalam beramal, beribadat. Cantik. Dan kita menerima hakikat. Bila kita dapat tunaikan keikhlasan yang penuh beribadat, itulah tanda kita istiqamah. Sedekah RM1, sedekah RM2, sedekah RM1,000, tolong orang yang kelaparan, jalan ke masjid untuk beribadat, bangun tahajud jam 4-5 pagi, buat ibadat secara yang konsisten. Itu kita ada keikhlasan. Istiqamah itu. Buat kerana Allah, tidak yang lain. Kita nak orang pandang pun, orang puji tak payah, tak puji pun tak apa. Hanya Allah yang menerima kita dan melihat kita. Istiqamah tu dalam bentuk keikhlasan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita takut, tuan-tuan, yang ni kita tak lulus ni. Kita takut. Saya takut kalau tak lulus keikhlasan kita beribadat. Tak lulus. Kita beribadat, ada sum'ah supaya orang tengok. Kita buat kerja ibadat, ada riak supaya orang puja kita. Buat ibadat, kita buat dalam keadaan supaya kita ini ijab, kita rasa takjub dengan kelebihan kita. Orang lain tak macam aku ni hebat, pandai, bijak, berilmu, lebih baik pada orang, ijab. Kita tak nak macam takjub. Jadi ini kita takut, tuan-tuan. Jadi kalau ada sifat-sifat demikian dengan semua sifat tadi, contoh buruk tadi, maka itu tidak ikhlas lah. Maka tidak istiqamah. Tak ada istiqamah dalam konteks beribadat. Ini kita perlu takut. Kita doa pada Allah Azza wa Jalla. Moga Allah campak dalam hati kita ni kekuatan hati yang bercahaya, hati yang hidup, bukan hati yang mati dan sakit. Baik. Dua sahabat Nabi, iaitu Ali bin Abi Talib dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, telah meletakkan definisi istiqamah dengan apa? Istiqamah sebagai menunaikan segala amal fardu dan menjaga dengan baik. Ini pandangan Ali dan Ibn Abbas menyatakan bahawa istiqamah ialah menunaikan segala amal fardu, amal wajib, dan menjaga dengan baik. Solat, puasa, haji, zakat dijaga dengan baik. Solat tiap waktu confirm jaga, konsisten, tak lewatkan awal waktu solat. Itu tandanya apa? Orang itu istiqamah. Pun menarik, betul juga. Betul, apa salahnya? Orang istiqamah, dia akan jaga amal wajib dengan konsisten. Amal Ramadan, dia buat daripada awal pagi subuh sampai jam maghrib, dia buat dengan ibadat yang lengkap sempurna. Tambah-tambah amal kebaikan, bertambah-tambah kemuliaan hidupnya dalam konteks ibadat istighfar macam-macam. Sama dengan waktu solat kita. Boleh bangun jam 6 pagi, 5 pagi, belum 6 dah mau subuh. Sekarang di Kuala Lumpur 6 1 minit. 5 pagi dah bangun. Bertahajud pun dapat. Tiap-tiap pagi ke masjid Quswa. Itu nama istiqamah lah tu. Melaksanakan kewajipan dengan penuh kebaikan, amal fardu dijagai. Tuan-tuan sekalian, ini di antara benda-benda yang kita kena anggap sebagai satu pintu besar yang kita kena masuki. Kita kena masuk segera. Sebab kalau kita boleh masuk melalui pintu besar, melalui istiqamah dan beribadat secara fardu tadi, ia adalah faktor besar yang akan bawa kita kepada 1001 kebaikan, kemuliaan. Saya tengok kata-kata daripada Allahu Akbar, Asy-Syanqiti dalam tafsirnya, dalam bab ayat berkait dengan istiqamah lah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, itu ayat tentang istiqamah surah Fussilat. Tak saya kata Imam Syanqiti, dia kata apa? Seorang manusia yang menjaga ibadat fardu dengan betul dan tepat, dalam keadaan benar dijagainya, itu orang yang sentiasa istiqamah dalam beramal. Pun dikaitkan sama, sebab diambil pandangan daripada
daripada Ali dan juga Ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi orang macam ni orang yang terbaik. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak jadi orang istiqamah, dalam konteks pandangan Ali dan Ibn Abbas, jaga ibadat wajib dengan sebaik sempurnanya. Jangan abaikan. Jangan biarkan begitu saja. Contoh waktu solat sebagai contoh. Zuhur 1:21 sekarang. Janganlah suruh jam 3:30 petang tanpa sebab syar'i. Tak betul lah tu. Subuh 6:01 minit. Pukul 8 sebelum subuh. Tak betul lah. Jadi kita kena konsisten jaga ibadat wajib dengan penuh keinsafan pada waktu supaya kita dianggap orang yang istiqamah dalam beramal kepada Allah dalam bab amal yang fardu. Baik. Disebutkan oleh Mujahid dan Ikrimah rahmatullah alaihima. Mujahid, Ikrimah ulama tafsir belakang tuan-tuan, menyatakan istiqamah ialah tetap teguh dalam berpegang dengan kalimat tauhid hingga mati. Kata Mujahid dan Ikrimah, istiqamah ialah orang yang tetap teguh dalam berpegang dengan kalimat tauhid sehingga mati. Kalimat apa? La ilaha illallah, sampai mati dia tak berganjak atas kalimah itu. Manakala itu menyerap masuk dalam dadanya dan dia jaga kalimah dengan amalan, ketundukan kepada Allah, tak sama sekali dia melangari nikmat berakidah itu atas kalimah la ilaha illallah sampai mati dia. Dia tak jadi orang yang jahat, tak jadi orang buat maksiat, tak jadi orang suka kemungkaran, tak ada. Tetap teguh dengan kalimah itu dalam buat apa Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang sampai mati. Itu istiqamah dengan kalimat tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Jadi benda macam ni merupakan senjata utama kita ni. Kekuatan akidah sampai kita pegang kalimah la ilaha illallah sampai menerobos dalam hati, mengenal kita tentang dosa pahala, itu satu kemenangan. Dan betul lah, saya ada ulama yang kata bila kalimat tauhid itu masuk menerobos dalam hati manusia, mana mungkin dia akan buat benda maksiat. Dia tak akan buat. Sebab apa? Sebab kalimah tu kalimah menunjang masuk hatinya. Dia hanya kenal kebaikan, pahala, keredaan, kemuliaan, amal soleh. Itu dia kenal. Dia tak kenal berdosa maksiat. Sebab kalimah tu kalimah memandu dia. Ini kita nak, tuan-tuan. Masalah kita ialah kalimah tu masuk dalam hati tapi keluar cepat-cepat. Masuk, keluar terus. Itulah kadang lemah hati kita, lemah iman kita, sebab kalimah tauhid bukan tak ada. Ada. La ilaha illallah ke, asyhadu an la ilaha illallah ke, tapi sekadar masuk, keluar balik, kita pun terjebaklah dengan kejahatan, kemaksiatan, dosa. Masya Allah, tuan-tuan ya. Renung-renungkanlah ya. Sebab benda-benda macam ni kita tak boleh nak ambil sikap permudah-mudahkan, kerana hal ini adalah hal kita dengan kalimah yang suci. Kalimah tu kalimah akidah, tuan-tuan, kalimah tauhid, tuan-tuan, dia merupakan bunga kepada kehidupan kita. Bunga kan, bunga dia akan warna kita dengan warna cantik, putih, hitam, putih, biru, contohnya hijau, merah, cantik kan, kuning. Jadi akidah ni, kalimah tauhid dia akan jadikan kita lebih mewarnai, seronok dengan ibadat, sayang kepada kebaikan, seronok dengan pahala, seronok dengan benda amal soleh. Itulah kekuatan akidah. Jadikan kita dalam keadaan beribadat ini mudah. Menambah-nambah amal kita, pahalanya kita cari. Sebab apa? Akidah kita. Kalimah itu menunjang masuk sehingga membiakkan rasa bahagia dengan amal soleh. Contoh di waktu pagi macam ni, dalam keletihan dengar juga live online. Contohnya mungkin lepas saya satu live yang lain pula. Tanda apa? Akidah kita kukuh lah tu, akidah kuat lah tu. Kalimah menunjang masuk, jadi kita nak kepada keimanan, nak tahu apa lagi, nak mengaji ilmu. Ini satu rezeki. Orang macam ni, kata Mujahid Akrimah, orang itu dianggap istiqamah. Baik. Adapun Imam Nawawi pula, kita ambil pandang Imam Nawawi pula. Imam Nawawi menyatakan bahawa istiqamah ialah mentauhidkan Allah dan beriman kepadanya dan tidak berganjak sedikit pun daripada tauhid itu, di samping berintizam dengan amalan qata'at kepada Allah sehingga akhir hayat. Ulang balik bacaan tadi, Imam Nawawi berkata bahawa istiqamah ialah mentauhidkan Allah dan beriman kepadanya dan tidak berganjak sedikit pun daripada tauhid itu. Kekal kekuatan akidahnya kepada Allah Azza wa Ta'ala, tak berganjak. Kalimah la ilaha itu
Di samping beriltizam dengan amalan qutaatan kepada Allah sehingga akhir hayat. Maknanya kita pegang kalimah tauhid itu sampai ke mati dan beramal dengan nikmat kalimah itu secara penuh keinsafan, pahala diraih, redha dicapai. Jadi ini orang istiqamah. Cara mudahnya istiqamah ni jaga ibadat amal. Saya rasa ini rumusan daripada istiqamah. Bermakna istiqamah Tuhan kita nak jaga, pelihara amal kita supaya konsisten, berterusan hanya kepada Allah kerana Allah Azza wa Jalla, dan demi untuk meraih redha rahmat Allah Azza wa Jalla, dunia diberi kebahagiaan, akhirat jua diberi keselamatan dan keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hal ini di antara neraca istiqamah yang besar juga kepada kita ialah bagaimana kita jadikan istiqamah sebagai satu laluan untuk kita terus memantapkan amalan kita. Dalam bahasa mudah, kalau sikit makin banyak, kalau dah banyak makin melekat di hati jiwa. Itu cara mudahnya. Kalau sikit makin banyak, kalau dah banyak itu makin melekat dalam hati jiwa. Itu istiqamah. Sekalipun sikit, tapi dia tetap melekat dan makin banyak hari ke hari. Ini persoalan kita kena renung. Kita tak nak juga tuan-tuan dalam hidup ini. Walaupun ada hadis menyebut, satu hadis Nabi kepada kita dalam hadis daripada Imam Muslim, ahabbu ilallahi qala adwamuhu wa in qalla. Ada riwayat tersebut ahabbullahi ila Allah cukup sayang kepada amalan adwamuhu wa in qalla. Sikit tapi berterusan. Betul. Kita terima hakikat dia. Tapi hakikatnya lah kita nak amal tadi bukan sedikit sampai ke mati. Sikit lama-lama makin banyak. Itu yang kita nak. Sikit lama-lama makin membiak. Itu yang kita mahu. Sikit lama-lama makin bertambah banyak. Itu kita mahu. Bukan sikit sampai mati pun sikit, akhirnya sikitlah jawabnya. Bukan itu. Betul, orang yang amal sikit berterusan bagus, tapi kita sikit akhirnya menjadi bukit gunung terus, kemudiannya mengekali kita dari iman. Itu maksudnya. Hal inilah kita nak kena usahakan. Sebab itu Nabi SAW sendiri sentiasa menambah amal dan iman bagi Nabi SAW, menambahkan amalan. Nabi tak konsisten dengan satu amalan ringkas saja, tapi Nabi lakukan. Jadi konteks dalam konteks agama, istiqamah kita berterusan makin bertambah. Dan akhirnya istiqamah itu akan membawa kepada banyak faktor-faktor kejayaan dan kemuliaan hidup kita. Di antara ialah hati kita makin bersih, akidah kita makin sempurna, ibadat kita makin bertambah, pahala kita semakin banyak, hidup kita makin diberkati, amal kita diqabulkan Allah Azza wa Jalla, harta benda kita, harta benda yang Allah rahmati berkati, ibadat kita, ibadat yang menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu semua natijah daripada istiqamah. Dan paling utama sekali ialah istiqamah ketika meninggal dunia, matinya kita dalam keadaan mukminah, mati sebagai orang muslim, mukmin yang beriman, mukminah yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Maka itu ya istiqamah yang utama sekali. Sampai saat bila Allah matikan kita, mati sebagai orang mukmin yang menanti kita adalah redha Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Untuk pagi ini saya nak sambung nanti insya-Allah minggu depan. Kita bertemu lagi insya-Allah kami depan. Saya nak sambung lagi tentang tajuk istiqamah ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa berikan rezeki, keimanan yang kental buat kita semua, hidup yang diberkati, dirahmati, dan amal yang sentiasa bertambah-tambah kemuliaan dan kesempurnaannya, dan pahala pula semakin bertambah-tambah dalam galaksinya. Amin rabbal alamin. Dan untuk menambahkan pahala, satu amalan yang kita nak kena konsisten juga ialah kita menyumbang, memberi dan menderma. Dan saya mohon, minta pada tuan-tuan semua yang bersama kita pada pagi ini, teruslah menyumbang buat surau An-Nur faz 3A. Dapatkan nombor akaun Bank Islam yang tertera di kaca phone, di kaca iPad tuan-tuan, kaca komputer tuan-tuan,
onlinekan saja. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita sumbang itu akan diberkati Allah Azza wa Jalla, hidup kita makin berkat dan harta kita juga akan diberkati Allah Azza wa Jalla. Umur kita pun diberi Allah keselamatan daripada ujian-ujian yang menakutkan. Dermalah kerana Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada semua, khasnya kepada Jawatankuasa Pengurusan Surau An-Nur Fas 3A di atas kelapangan ruang yang berikut saya. Dan insyaAllah untuk makluman awal, saya akan bersama di Surau An-Nur Fas 3 secara fizikal pada 31 hari Ogos akan datang, itu hari Rabu, hari cuti umum kebangsaan, maghribnya bersama dengan tuan-tuan rakan taulah di Surau An-Nur secara fizikal insyaAllah. Tapi untuk kelas subuh kita insyaAllah minggu depan kita bertemu lagi jam 6.40 pagi hari Khamis depan 25 bulan Ogos. Mudah-mudahan Allah pertemu kita dalam keimanan, ketakwaan kepadanya, dan kita semua dalam keadaan dirahmati Allah, dunia dirahmati, akhirat diradai. Sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.